Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Kita masih dirizkikan oleh Allah, diberi nikmat berada pada hari Sayyidul Ayyam, ataupun kita sebut sebagai penghulu segala hari. Maka mudah-mudahan kita memperbanyakkan salam dan selawat kepada Rasul junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para jemaah sidang, para tontonan semua kita dirahmati dan diberkati oleh Allah. Insya-Allah pada pagi ini dengan kesempatan masa dalam bicara kuliah duha, insya-Allah Ustaz akan membicarakan dengan para jemaah sidang, para hadirin tontonan sekalian, bagaimana nasihat daripada Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimakumullah di dalam kitab Minhajul Abidin. Mudah-mudahan apa yang dipesankan oleh Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimakumullah, kita senantiasa mengambil manfaat dan mengambil ia sebagai ilmu untuk kita terus beramal, bagi memastikan supaya kehidupan kita di dalam keadaan diredai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana para hadirin sekalian tontonan, kehidupan kita ni tidak ada lain melainkan kita ada matlamat utama kita ialah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam suratul Mulk yang biasa kita baca setiap malam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menjadikan kehidupan dan kematian. Yakni dengan dua benda ni, Allah Subhanahu wa taala untuk menilai, memilih siapakah di kalangan manusia yang terbaik di segi amalan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan umat ataupun di kalangan hamba Allah yang terbaik di segi amalan. Bagi sudah pasti kita faham, Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia ini adalah untuk memilih siapa yang terbaik di sudut amalan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti jelas ayat Al-Quran ini kepada kita, tujuan Allah Taala cipta kehidupan dan kematian adalah untuk memilih siapa yang terbaik di sudut amalan dan ketakwaan pada Allah. Pada pagi ini insya-Allah Ustaz akan memilih satu tajuk mengenai hati. Hati ni kalau kita tahu Nabi SAW menyebut ia sebagai raja ataupun ketua ataupun kita sebut sebagai pemerintah. Apabila baik hati, baiklah seluruh anggota. Apabila tak baik hati, seluruh anggota lain tak jadi baik. Ini dimaksudkan oleh Rasul junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk menjaga hati para jemaah sekalian. Bagaimana hati ini boleh menjadi baik? Dengan bersungguh-sungguh. Kita jaga dia dengan keadaan bersungguh-sungguh, dengan sebaik-baik kita jaga dia. Kita pastikan supaya hati kita tidak terlibat dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Kita kena jaga dia. Kerana hati adalah bahagian tubuh di kalangan manusia yang paling besar bahayanya, paling kuat pengaruhnya, paling sukar dan peliknya masalah, dan paling halus serta rumit untuk memperbaikinya. Ini kata Hujjatul Islam. Bagaimana bahagian hati ini adalah satu bahagian yang mana paling dinilai oleh Allah dan paling kuat pengaruhnya.
Kalau kita kata dia ni mempengaruhi segala hak jasad dengan berpunca daripada hati. Dan sukar untuk kita jaga. Yang paling halus dan rumit untuk diperbaiki. Itu dalam masalah kita nak jaga hati ni, nak memperbaiki hati ni. Bukan macam kita perbaiki kereta dan perbaiki benda-benda lain. Dia perbaiki hati ni, dia perlu kepada yang disebut kefahaman dalam sudut agama. Ia perlu kepada kefahaman dalam sudut untuk kita terus. Dalam erti kata lain, untuk kita senantiasa berada dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut kata Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali, ada 5 perkara penting berkait dengan hati. 5 perkara penting kata Hujjatul Islam yang berkait dengan hati. Sebagai seorang Muslim, kita kena ambil cakna benda ni. Sebagai seorang yang beriman, nak jaga hati supaya hati kita selamat, kita kena ambil cakna seperti mana yang disebut oleh Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Ghafir. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita para hadirin sekalian. Allah mengetahui pengkhianatan yang disebut juga dengan penyelewengan dan ketiadaan jujur. Pandangan mata seseorang serta mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Suratul Ghafir. Bagaimana ayat ini beritahu pada kita para hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang ada dalam diri manusia. Sama ada kita nak orang panggil apa, nak sembunyi, tak nak sembunyi, Allah Ta'ala tetap tahu. Di dalam jagaan Allah, tu kita ni kena tahu para hadirin sekalian, manusia ni sebenar ialah di dalam jagaan Allah. Manusia sebenar ini dalam kawalan Allah. Manusia sebenar ini dalam keadaan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru apabila kita tahu kita ni dalam jagaan Allah, kita dalam kawalan Allah, kita ini dalam keadaan yang disebut apa dia? Berada dalam keadaan untuk yang disebut dengan pemberian Allah. Maka kita jangan sesekali mengambil mudah. Jangan sesekali kita mengambil mudah dengan erti kata, jangan kita mengambil ia sebagai orang panggil acuh tak acuh, jangan. Pastikan kita kena buat yang terbaik. Kalau kita mengaku kata, ya Allah, aku nak jadi hamba yang baik, maka kita pastikan setiap apa yang kita buat ataupun kita laksanakan itu adalah kebaikan. Jangan hanya sekadar kita tahu, oh baiknya sahaja, tapi kita tak pandai nak jaga kebaikan tersebut. Ini yang perlu dipelihara dan perlu dijaga para hadirin sekalian. Jangan kita terpengaruh. Jangan kita mudah terpengaruh, jangan kita mudah terkena dengan bisikan-bisikan ataupun kita kata dengan godaan-godaan. Itu kadang-kadang yang paling kita bimbang para jemaah sidang, para penonton sekalian, apabila ada di kalangan kita, apabila ada di kalangan manusia, tidak mengerti matlamat tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala cipta dia. Apabila tidak mengerti apa mengakibatkan manusia ini berada dalam keadaan kegelapan yang mana sangat, dalam erti kata lain, berada dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita kena jelas para hadirin sekalian. Jangan kita mudah terpengaruh, jangan kita mudah dikuasai oleh bisikan-bisikan daripada iblis yang cuba nak mengkhianati manusia. Ini kita kena faham betul-betul. Kalau kita tak faham betul-betul, apa akan berlaku? Kehidupan kita di dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita kena faham para jemaah sekalian. Kita kena jaga betul-betul. Ini memastikan supaya kehidupan kita di dalam keadaan jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh para jemaah sekalian, insya-Allah. Adik nak apa? Roti? Boleh, insya-Allah. Ini kata pesanan bagaimana Hujjatul Islam memetik daripada ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala penyelewengan, segala apa yang ada di dalam diri manusia. Ini yang perlu kita jelaslah para hadirin sekalian, supaya kita tak nak kita terlibat. Bagaimana di dalam ayat lain juga Allah Ta'ala berfirman, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan ingatlah Allah sedia mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Allahu Rabbi. Dan waktu kalau kita faham, hidup kita ni sebenarnya tidak terlepas daripada Allah.
Hidup kita sebenarnya tidak terlepas daripada dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita sebenarnya ini tidak terlepas daripada kawalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi memastikan supaya kehidupan kita ni dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang diredai oleh Allah, tak ada cara lain melainkan kita kena pasti dan pasti supaya kita ni dalam keadaan hidup diberkati dan dirahmati oleh Allah. Bagaimana kita ni akan bertemu dengan yang kita sebut apa dia? Balasan Allah Subhanahu wa taala. Berkait dengan balasan ni para jemaah, maka kita paling takut sebenarnya dalam hidup kita ni apabila nak bertemu dengan Allah tak apa ada persiapan. Tanpa kita ada preparation, yang kita paling takut. Nak bertemu dengan Allah Jalla wa Ala, nak bertemu dengan Allah yang mana kita tahu ia adalah sebaik-baik ataupun yang kita sembah pada hari ini, tapi bagaimana yang paling kita takut? Persiapan, preparation ataupun amalan kita tidak mencukupi. Ini yang mengakibatkan kita bimbang para hadirin sekalian. Yang menyebabkan hidup kita dalam keadaan lemas, dalam keadaan orang panggil apa dia? Dalam keadaan kesempitan. Allahu Rabbi. Bagaimana di dalam suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-110. Allah Taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berkeinginan, bercita-cita nak bertemu dengan Allah pada hari kiamat, yakni dengan erti kata nak dalam keadaan bertemu dengan Allah, maka cara macam mana? Mesti dia dalam keadaan mesti beramal soleh. Jangan juga dia syirik dan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan pastikan hidup kita dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kena jaga. Boleh para jemaah sekalian? Jadi ustaz mohon maaf terpaksa berhentikan live pada pagi ni, ada urusan, ada dapat panggilan. Terima kasih di atas tontonan. Mudah-mudahan kita akan sambung pada masa akan datang. Minta maaf banyak-banyak. Ada panggilan yang tak dapat dielakkan. Kita berhenti dulu. Wallahu a'lam. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisaidil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.